أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita menjadi hamba Allah yang sentiasa mensyukuri nikmat Allah. Dengan kata mudahnya adalah menerima nikmat Allah dan mempergunakan nikmat itu seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyalahgunakan nikmat yang dipinjamkan oleh Allah. Jutaan terima kasih kepada pengerusi seluruh AJK Surau yang sudi menjemput imam muda. Alhamdulillah, patutnya yang jadi imam bukan imam muda tapi imam tua. Sebab hukum fiqh, imam ni salah satu syarat nak jadi imam adalah orang yang paling tua di antara kita. Jadi tengok agak-agak siapa bawa IC, dia paling tua, dia paling tua depan. Sebab zaman Nabi, zaman para sahabat, orang paling tua dia paling banyak hafal Quran, dia paling banyak ilmu. Kita lagi tua, lagi bodoh, sebab tak ambil manfaat. Tak apalah, insya-Allah. Baik, malam ni nak kongsi satu ayat Al-Quranul Karim. Kita ada setengah jam lebih kurang macam tu. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 133. Ya, Allah bagi tahu kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Satu ayat je. Sadaqallahul azim. Allah kata apa? Wasari'u, bersegeralah kamu, jangan tangguh-tangguh. Bersegeralah kamu meninggalkan kemaksiatan, jangan tangguh-tangguh. Bersegeralah kamu melakukan ketaatan, jangan tangguh-tangguh. Itu pertama sekali. So kalau kita nak buat, jangan tangguh untuk melakukan kebaikan. Kalau kita nak berhenti, jangan tangguh lagi, berhenti pada ketika itu. Kerana umur kita cuma ada 3 saat sahaja. Ya, umur kita ni cuma ada 3 saat sahaja. Yang dikatakan 3 saat itu, ulama kata 1 saat telah kita guna sebentar tadi, tak mungkin dapat kembali lagi. 1 saat bakal tiba nanti, belum tentu kita sampai ke sana lagi. 1 saat yang kita miliki hanya pada waktu ini. Yang ni je. Kalau waktu ni kita tak stop daripada melakukan maksiat, mungkin kita mati dalam keadaan sedang melakukan maksiat. Kalaulah hal waktu ni kita tak berubah melakukan ketaatan, maka mungkin masa kita dah tak ada. Tuan-tuan, saya umur 51 tahun. Bermaksud 51 kali bertemu dengan Ramadan Al-Mubarak. Tak tahu 51 kali itu berlaku tingkatan iman 51 kali kah, atau kita tidak mengambil peluang dan ruang yang dipinjamkan oleh Allah. Isteri saya 47 hari yang lepas meninggal dunia, kanser. Tak sempat. Dia tak sempat. Macam kita masih lagi dosa banyak, Allah panjangkan umur. Solat akhir waktu, Allah panjangkan umur. Tipu orang, zalim orang, Allah panjangkan. Kenapa? Sebab Allah nak suruh tu, wasari'u, bersegera untuk melakukan ketaatan. Ya, bersegera sungguh, jangan tangguh-tangguh lagi dah. Sebab umur kita macam tu. Bukan soal panjang ataupun pendek, tapi soal bagaimana kita memanfaatkan usia dan umur kita.
Tuan-tuan perempuan saya ada sekolah tahfiz kecil, ada 30 orang pelajar, 6 orang guru. Dan 1 hari bulan 8 akan buka sekolah tahfiz perempuan pula. Yang ada sekarang ni lelaki je. Jadi anak-anak kita ni kadang-kadang mak bapa, atuk nenek dia main komplain. Ustaz, ni nak tanya ni, saya ada cucu 2 orang kat sini. Adik dia alhamdulillah 14 juzuk dah. Abang dia tu baru 8 juzuk. Ustaz cuba cek anak-anak buah ustaz ni mengajar tak betul kot. Kita juga yang salah. Sedangkan cucu dia dulu masa duduk rumah, 1 surah pun tak hafal. Saya kata syukurlah atuk oi. Syukurlah wahai nenek. Abang dia dapat 8 juzuk, adik 14 juzuk. Atuk dengan nenek dah berapa juzuk? Kita memang macam tu. Kita selalu melihat orang lain dan kita terlupa melihat kedudukan di mana kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. 18 hari bulan 3 bermulanya PKP. Kerja kita kat rumah tidur menterdarah, Kejap GrabFood, kejap Food Panda, kejap GrabFood, kejap Food Panda. Timbang naik. Dalam tempoh kita bergolek dekat rumah, berapa ayat Al-Quran yang kita dah hafal? Atau kita masih lagi kekal dengan menonton TV, hafal lagu je. Ake kulihu ya huban didare unka hota hai, kaise kaho mein ho yara ye, pyar kaise hota hai. Sambung. Imam muda suara sedap kan? Simple, itulah kehidupan kita. So semua orang, jangan disangka ustaz saya umur 23 jauh lagi dari kematian. Kau jangan. Bapakmu umur 73, Allah kasih 83, ada 10 tahun. Awak 23, ajal awak 24 aja, tinggal setahun aja. Siapa tahu ke? Tak, itu rahsia Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini jangan sesekali kita menangguh-nangguh. Apa yang paling besar jangan tangguh. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Jangan tangguh untuk beramal untuk mendapatkan keampunan dari Tuhanmu. Kemenangan paling besar seorang hamba Allah bukan solat tarawih 8 rakaat, 20 rakaat, 36 rakaat. Kemenangan besar seorang hamba bukan tahajud 40 rakaat, khatam Quran 3 hari sekali, sedekah jariah, bumba-bumba. Kemenangan paling besar seorang hamba di sisi Allah adalah apabila dia menyedari dirinya seorang hamba banyak dosa dan kemudian mencari keampunan kerana sifat Allah, innallaha ghafurur rahim, pengampun lagi penyayang. Kita nak masuk syurga bukan kerana solat kita. Solat kita ini adalah tugasan sebagai seorang hamba sahaja. Kita masuk syurga kerana apa? Kerana rahmat dan kasih Allah Subhanahu wa taala. Kalau harap ke solat kita, solat zuhur dekat nak masuk asar, salam zuhur, azan asar, 2 dalam 1. Dia style shampoo follow me, semua dalam 1. Ngaji Quran hanya tadarus bulan Ramadan, habis saja buat majlis khatam Quran, dapat bunga telur sikit, kain pelekat sikit, berhenti. Tahun depan pula tu pun kali hidup. Itulah manusia, termasuk saya. Kita belajar untuk memberi peringatan pada diri kita, bukan nak tembak orang lain. Bila kita pergi kelas, nak belajar untuk diri kita. Maka perkara yang kita kena segerakan adalah mencari amal yang mendapat keampunan daripada Allah yang Maha Pengampun. Ramadan ada tak? Ada. Puasa dalam hadis sebut apa? Man shama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Barang siapa yang berpuasa semata-mata iman kerana Allah, harapkan pahala daripada Allah, diampun dosa mereka yang telah lalu. Kan habis. Ni tarawih. Man qama ramadana imanan wahtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam Ramadannya kerana iman pada Allah, harap pahala daripada Allah, bukan harap puji manusia, diampun dosa mereka semuanya yang telah lalu. Allah. Tuan-tuan perasan tak, perempuan perasan tak, offer dan tawaran yang diberi oleh Allah tak pernah berhenti. Offer dan tawaran, tapi manusia seperti kita bongkar, takabur, nyombong diri, lupa asal usul. Lupa Allah panggil kita hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Kata Nabi, salat jamaah itu 27 kali ganda. Ketika Allah panggil hayya 'alas salah, setan lari sampai terkentut-kentut. Hadis Muslim. Kita hayya 'alal falah, lari tidak, datang pun tidak. Rupanya kita terlebih setan dari setan. Hanya kita yang mengetahui, bukan orang lain. Itu disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, manusia lupa asal usulnya. Setan bongkar logik sebab dicipta daripada api, kekuatan, kesombongan. Kita kalau sombong, out. Kenapa? Dicipta daripada tanah liat aja. Malah kita hanya datang dari setitis air mani yang bukan turun dari langit. Kalau turun dari langit, buat tapisan umpama kuku dan kowe. Kalau datang dari bawah bumi, boleh buat reverse osmosis. Tapi air mani cuma datang dari tempat pembuangan najis saja. Itu pun nyombong dengan Tuhan. Nasib baik Allah tak cipta kita dari Mas 916. Nyombong, tambah kita lagi. Allahu Akbar. Sebab itu Nabi SAW menyatakan dalam hadis Bukhari, barang siapa yang mati dalam hatinya ada kesombongan sebesar zarrah, haram baginya syurga Allah Subhanahu wa taala. Haram baginya. Allahu Akbar. Jomlah kita ambil dengan segera. Untuk apa? Minta ampun. Banyakkan istighfar. Nabi yang digelar sebagai Khalilullah, Nabi yang disebut sebagai diampun awal dan akhir dosanya ataupun maksum, terpelihara dari dosa. Istighfar dan minta ampunnya satu hari 70 maupun 100 kali. Sahabat kata, ya Rasulullah, wahai sahabat, kamu dengar Nabi beristighfar macam mana? Maka Nabi istighfarnya pendek. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Pendek. Ampuni aku ya Allah, ampuni aku ya Allah. Kalau baca hadis lain, Nabi sambung. Apa dia? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ampuni aku ya Allah, aku bertaubat padamu. Kita baca panjang tapi tak faham. Nabi waktu makan, contoh sahur, Nabi waktu sahur baca apa? Bismillah. Pendek aja. Bacanya pendek, makannya sikit. Kita bacanya panjang, tambah 3 kali. Doanya waduh panjang. Nah, nasi Arab 1 talam, bukan 1 pinggan. Takut tuan-tuan. Bila mana kita lari daripada sunnah Nabi? Sahur. Saya pagi tadi, kalau tuan-tuan menonton, tanyalah ustaz. Saya ada siaran langsung pagi tadi. Okey? Bagi tahu bahawa kita ni, kalau kita nak buat, jaga betul ikut sunnah. Saya sebut pagi tadi, sahur kita memang ikut sunnah juga. Makan kurma, kan? Tapi tambah daging kurma atau ayam kurma. Dia lain. Jadi panjang sikit makannya. Nabi sahur kira-kira 10 minit sebelum azan, sebab makan kurma, minum air ataupun ada potongan-potongan roti. Dan disebut dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, Nabi punya roti tu keras, terpaksa rendam dulu. Kita roti Allah gardennya sombong, makan tu potong, buang kulit lagi tu. Nyombong betul kita. Kenapa Nabi boleh bersahur kira-kira 10 minit sebelum azan? Makanannya ringkas. Kita 10 minit tak sempat. Sebab sahur kita kalau dipandang udah macam kenduri arwah. Sahur.
Kalau sahur kenduri arwah, berbuka mau kenduri kahwin. Itulah akhirnya puasa yang sepatutnya menjadi junnah, perisai daripada kemaksiatan dan dosa, tapi dia tak jadi perisai. Ada orang di bulan Ramadan bersama plastik hitamnya menjadi rahsia. Ada orang bulan Ramadan tipu orang sana, tipu orang sini, hatta dalam bab ibadah pun tipu. Ambil duit orang bulan Ramadan ni, dikatakan bahawa Arab Saudi dah buka dah pakej umrah dibenarkan. Halnya tak ada apa pun, dia ambil duit, dia lari, dia ambil duit, dia lari. Yang nipu tu ustaz belaka. Sebab tu ada ustaz-ustaz macam kami, ada ustaz yang baru ustaz, ada ustaz dah lama ustaz, ada ustaz tak hidup-hidup. Ini manusia memang macam tu. Okay, maka kita kena memperbanyakkan. Sebab tu kita kena memperbanyakkan minta ampun pada Allah. Kenapa? Tak lari dari dosa. Dosa kita kepada Allah. Suratul Nisa surah keempat ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembah Allah, jangan kamu syirik kepadanya. Ramai orang sembah Allah, Melayu, Jawa maupun Banjar, Bomo pun boleh tahan juga. Ni manusia. Tu orang perempuan rajin, dia cukup takut dengan jin. Dia tak tahu laki dia ketua jin. Tuan, risau betul dengan jin. Ustaz, tolong datang rumah Ustaz. Asal minta tolong. Saya belajar perubatan dengan Darussalam, arwah Datuk Ismail Kamus. Ada buat perubatan dulu, tapi sebabkan ceramah ni terlalu banyak sangat, saya tak buatlah sekarang. Kalau orang minta tolong sikit-sikit doa, okeylah, boleh. Orang perempuan selalu takut. Dia kata, Ustaz tolong datang rumah Ustaz, tolong cek sekejap rumah saya ni. Ada macam rumah saya keras lah Ustaz. Kita pun cek sungguh keras, sungguh buat pakai batu bata. Memang keras tu. Saya suka main-main benda ni karut marut. Takutkan jin lebih daripada takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Takutkan hantu, takut dengan hantu, tak tahu apa benda. Sedangkan hantu tu pun takut dengan kita, sebab kita terlebih hantu daripada hantu. Akhirnya ada juga ustaz minta tolong, Ustaz oi, minta tolonglah sekejap, rumah kami ni ada gangguan, minta tolong buat pagar. Saya kata saya bukan kontraktor. Merapu manusia ni. Puan-puan, lelaki ni dia memang tak panggil lah ustaz, sebab dia lagi jin. Tak ada masalah. Orang perempuan yang takut. Puan-puan, kalau rasa ada gangguan dalam rumah, dalam hadis dah cerita dah, baca surah Al-Baqarah. Dalam rumah, setan yang di dalam akan keluar, setan yang di luar terhadang daripada masuk dan dijauhi daripada sihir. Bertahan selama 3 hari. Lepas 3 hari baca lagi, lepas 3 hari baca lagi. Ustaz, surah apa? Al-Baqarah. Ayat berapa? Bukan ayat, surah. Kau tak reti-reti? Kan bila sebut surah 286 ayat ya ustaz. Pasang CD tak boleh ke? La ilaha illallah. Tu manusia kan maka dia nak sesuatu tapi dia tak nak bagi dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi kita minta ampun, astaghfirullah, minta ampun, insya-Allah istighfar. Memang kemenangan yang besar. Kalau orang tuan-tuan perempuan boleh rujuk dalam surah Nuh, surah Nabi Nuh ayat 10 hingga ayat 12. Bagaimana penceritaan tentang orang yang di kampung mereka itu kering kontang. Apa kata Nabi Nuh kepada kaum mereka? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Minta ampun pada Tuhanmu, kamu akan dapati dia maha pengampun. Yursilis samaa alaikum midrara. Kampung yang kemarau Allah akan turunkan hujan. Pasal apa? Istighfar. Orang yang tak ada anak Allah akan bagi anak. Orang yang miskin Allah akan jadi bagi kaya. Orang yang ada masalah dalam perniagaan, tanaman dan sebagainya, Allah bagi jalan keluar. Puncanya apa? Merasai diri kita banyak berdosa, dan orang yang terbaik yang melakukan dosa, orang baik tapi dia buat dosa. Paling baik kata Nabi dalam hadis Bukhari, orang yang paling baik, orang yang melakukan dosa ni adalah orang itu yang bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kita kena bertaubat.
So buatlah amalan-amalan sekarang ni, amalan banyak, ya, amalan ni sangat banyak. Tambah-tambah kita berada pada waktu-waktu di mana Allah offer tawaran yang paling besar dalam sejarah kehidupan kita, malam Al-Qadr, ya, dibagi daripada Allah Ta'ala itu 83 tahun 4 bulan punya amalan. Kalau tak mau juga, kita boleh kata bodoh lah. Tambah sikit sombong. Itu memang sifat manusia lah. Okey, baik. Kemudian bila mana Allah Ta'ala kata wasabi'u, jangan tangguh, bersegeralah ila maghfiratin min rabbikum, kepada keampunan daripada Tuhanmu, wa jannatin arduhas samawati wal ard, beramal, mencari amalan supaya kita dapat masuk syurga yang luas. Syurga itu luas dia antara langit dan bumi. Hari ini Allah bagi kemudahan. Orang perempuan lagi mudah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, 4 saja. Orang perempuan ni kata Nabi, apabila mereka jaga salat fardu, menjaga puasa Ramadan, solat sunat tak buat, tak apa. Kenapa? Nyapu sampah sepanjang tahun, basuh pinggan sepanjang tahun, beli penyapu setahun 31 kali, patah menyapu. Tu kan, ya. Jaga anak, basuh berak anak, masak untuk laki, gosok baju, tu sunat belaka tu. Kan, ya. Jadi jaga solat fardu. Yang kedua, jaga puasa Ramadan. Sebab tu puasa sunat wajib dia minta izin daripada suami. Kan. Yang ketiga, jaga maruah diri. Orang perempuan suara tu slow sikit, ketawa tingkat 1, 16 tu dengar. Tu kan, bercakap ya Allah, orang perempuan fitnah besar. Fitnah besar. Facebook, antara Facebook suami dengan Facebook isteri, friend list dia mana paling banyak sekali? Isteri lagi banyak followers. Saya tak tahulah imam muda. Isteri lagi banyak followers. Suami ada 12 orang je. Tu pun rezeki surau. Itu pun rezeki surau. Kalau tidak, siapa pun tak minat. Orang perempuan tolonglah jaga. Sebab Allah cipta lelaki dan perempuan itu berbeza-beza kriterianya. Allah cipta orang perempuan macam kereta Ferrari, macam Lamborghini, macam Porsche, harganya mahal. Sebab tu bila kahwin 5,000 serba satu, 20,000 serba satu, mahal. Orang perempuan macam Porsche, catnya saja harga 60,000, cat bukan proton 2,000. Macam itulah kulit orang perempuan harus dijaga. Tengok tayar Porsche, tengok lampu brake, tengok lampu depan, tengok semua. Porsche dia tak straight cut macam tu. Dia ada lekuk, cantik. Tu orang perempuan. Tu tengok luar, tengok dalam. Allahu Akbar, lagi comel. Sebab tu orang perempuan kena tutup aurat. Orang lelaki Allah tak cipta macam Lamborghini, Allah cipta macam lori. Macam mana kau pakai pun straight cut, seketul tu aja. Kau pakai skirt, suruh pengurusi pakai skirt, dia duduk kat tepi tu muntah, kita tengok. Allah clear Allah bagi kat kita, cuma kita tak perasan atau tak ambil peduli aja. Maka tolonglah wahai orang perempuan, jaga yang ketiga tu, jaga maruah dan aurat. Dan yang keempat, orang perempuan nak masuk syurga buat apa? Taat pada suami. Bang, oh bang, bang, oh bang, jangan gitu. Masa nak sembang dengan suami, guna mad arid li sukun. Bang, 6 harakat. Oh bang. Ini guna qalqalah kau. Abang kau. Oh gitu kan. Guna qalqalah terus. Sakit jiwa tengoknya. Guna man arid li sukun. InsyaAllah 6 harakat. Lembut le. Ini dengan ustaz bukan mimi lembut. Tambah-tambah telefon imam muda. Muda? Halo imam, saya ada soalan. Rasa banyak sepak lagi. Ya sungguh. Kan ya, bahaya orang perempuan, tolonglah. Sebab fitnah besar datang daripada orang perempuan. So orang perempuan tu je jaga solat fardu, jaga puasa Ramadan, jaga maruah dan aurat diri, dan kemudian taat pada suami. Taat macam mana? Taat aje lah. Macam mana ustaz? Taat aje lah. Yang awak tanya macam mana? Apa? Oh dia tanya macam mana? Ustaz kalau begitu, kalau begini, kalau begitu, dia macam-macam. Kan? Maka sebab itu orang lelaki macam saya apabila tak ada bini sekarang,
Hara rumah. Dapur tak terjaga, anak pergi sekolah tak sedar. Pukul 11 baru perasan, "Dik, kau tak pergi sekolah." Pukul 11 pagi. Nak pergi buat apa lagi dah? Dah bini dulu semua. Sebab tu saya kata orang perempuan, syurga sangat dekat pada kalian. Betul. Syurga sangat dekat. Setiap hari ketika dia bangun tidur, ini nak ambil ibadah ni kan. Bangun tidur, orang perempuan dia tak pernah fikir pasal diri dia. Dia bangun tidur je, laki dia nak pergi kerja. Anak-anak nak pergi sekolah. Apa sahur dia nak buat? Apa pakaian yang dia nak sediakan, begitu, begini, begitu. Pahalanya berlipat kali gandaan tu. Cukup banyak. Kadang-kadang sampai bangun, rambut pun tak bersikat. Macam eliket rambut. Dia gosok baju orang lain, dia ganti baju orang lain. Dia dengan baju kelawar tu je lah. Baju kelawar dia pun koyak sampai ke pinggang. Angin masuk kiri kanan. Pahala besar tak? Allah, besar benar. Kan? Jadi orang lelaki yang masih ada bini, hargailah bini-bini kalian. Siapa yang berkenan dengan ustaz, sekarang WhatsApp. Promosi. Tadi dalam penerbit beritahu, "Ustaz, sempat promosi dalam TV." Tak, saya memang tengah cari. Betul, saya memang tengah cari. Kalau siapa berkenan, WhatsApp aja. Nombor telefon kat pengurusi ada. Lepas raya kita on. Ada orang kata, "Ustaz, main-main ke?" Tak. Dalam bab ibadah tak mau main-main. Kan, tak mau main. Menikah tu ibadah. Kalau kita duduk bujang, pahala tak banyak. Pahala tak banyak. Duduk bujang, beli makan untuk dia saja. Tapi kalau kita ada bini, dapat bini pula kuat mentedarah, pahala banyak. Kan? Bini kuat membeli, tambah membelah, pahala banyak. Anak-anak pun macam tu. Jadi kita boleh bagi kongsi dengan orang lain. Tapi kalau bujang itu je, tu untung. Jadi siapa berkenan, WhatsApp ya, InsyaAllah. Amal. Baik, sikitlah nak sentuh. Habis lah waktu. Sikit lagi boleh nah? Sikit, okey. Saya Bukit Beruntung tak jauh mana. Dekat ya, insyaAllah. Imam duduk jauh tak? Dekat ya? Dekat tak apa. Okey, baik. Kita nak bagi tahu, pagi tadi saya sebutlah amalan 10 akhir dalam Tanyalah Ustaz tu, 10 akhir Ramadan. Apa yang kita nak buat? Ada orang perempuan tanya, "Ustaz, kami haid ni macam mana nak beramal?" Lah, senang sajalah. Masa tu Allah Ta'ala suruh hari rehat lah. Habislah ceritanya. Yang duk kelang kabut, tergedik-gedik, masa tu lah nak baca Quran. "Ustaz, tak boleh baca Quran." Masa bersih hang tak mau baca. Masa ni baru tergedik-gedik nak baca. Tu dia punya Quran, nalar ke punya besar macam ni. Tak payah susah hati. Nabi sebut dalam hadis Muslim, barang siapa yang pada hari-hari biasa tu, hari-hari tidak terhalang dia melakukan ibadah, tapi ketika musafir dia tak boleh buat, ketika dia sakit dia tak mampu buat, maka ketika itu dia mendapat pahala seperti mana apa yang dia telah buat. Jadi orang perempuan apabila terhalang tapi jiwa dia nak, ni hati dia duk sebut, "Dil to pagal hai, dil divana hai, dil to pagal hai, dil divana hai." Hati ni teringin, dia dapat pahala. Jadi apa kita nak buat? 10 akhir Ramadan, buka puasa ikut sunnah. Jangan jadi punah. Yang terbaiknya buka ringan, kemudian solat maghrib. Tapi kalau dah kita ambil hadis, Nabi kata apabila makanan udah terhidang, maka makanlah terlebih dahulu. Maka tiap-tiap hari kita hidang. Bini kita pun pandai. Tiap-tiap hari hidang, maka menterdarahlah dulu. Tapi janganlah lambat benar solat maghrib tu. Itu aja boleh, tak ada masalah. Masa solat maghrib ni, Tok Imam tolong sikit bagi faham, jangan tahu ikut, buat macam tu je, bagi faham. Solat maghrib bulan Ramadan tak payahlah baca panjang-panjang. Kalau kita mengaji fiqh dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, Dr. Wahbah Zuhaili, saya mengajar kitab 4 mazhab. Ya, kita dapati Dr. Wahbah Zuhaili kumpul banyak hadis Nabi. Paling panjang solat subuh Nabi baca antara 80 ke 120 ayat. Kurang sikit solat zuhur, kurang sikit solat asar, kurang sikit solat isyak, 20 ayat. Selalu Nabi baca surah Asy-Syams, Isya, wasyamsi wadduhaha,
wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Maghrib antara 7-8 ayat saja. Ini Tok Imam pun karut. Lah sama dengan solat tarawih. Kira Tok Imam kita okey. Dia okey sebab dia faham. Sebelum solat dia tengok kat belakang yang ada semua bakal-bakal jenazah. Geng kencing manis, geng darah tinggi apa semua ni tunggu mati apa buat ni. So kita bagi yang mudah-mudah, dia pun bagi yang mudah-mudah. Kita kat belakang pun duk doa, bagilah cepat sikit, bagilah cepat sikit. Baca yang simple-simple, tak payah duk tarik. Ini kadang-kadang Tok Imam tahfiz umur 17 tahun duk depan, makmum semua 71. Tok Imam sihat, makmum ni tak tahulah go out, sakit jantung semua kan. Tarik takbir kita risau, Allah. Belakang kita apa Tok Imam tak turun-turun ni? Tok Imam ni takbir ke azan? Takbir panjang. Tunggu satgi. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Bergegar kepala lutut makmum. Kenapa? Sebab dia tak faham sunnah Nabi. Imam kena pandang makmum dulu. Wahai imam, pandangi makmummu sebelum memulakan salatmu. Ada makmummu as-saghirah, budak kecil. Budak kecil tak boleh solat lama. Solat sepegang sekejap, garu sana garu sini, anunya pun digaru juga. Tak cukup lama lagi, lari sana lari sini. Tu tak boleh solat lama. Ada makmummu al-kabir, orang yang dah terlalu tua, duduk dalam aircon, kejap nak terkencing, kejap nak terkencing, kejap nak terkencing, orang tua. Ada makmum kamu ad-dhaif, orang yang lemah. Semua kita orang yang lemah. Pi bazar Ramadan 19 lorong boleh jalan, tapi bila takbir Allah itu. Ada makmum kamu al-maridun, orang yang sakit tak boleh solat lama. Ada makmum kamu al-hajatun, orang yang ada hajat, lepas ni dia nak balik kampung, nak pergi ambil mak dia kat hospital Selayang dan sebagainya. Wahai imam, ringkas dan mudahkan bacaanmu. Tapi ketika kalian solat sendirian, bacalah panjang mana yang kamu minta. Tapi Tok Imam kita tak termasuk ni ya. Okey. Apa jadi? Dia bahasa ramai, dia tabuh terus. Al-Baqarah 286. Masa time solat sendiri, inna a'tainakal kautsar. Pasal apa? Sebab dia tak faham. Sebab tu antara abid, orang yang buat kuat amal, dengan alim berbeza tingkatannya. Orang alim dia berbicara, dia melakukan sesuatu bersandarkan kepada ilmu yang sahih. Abid ni tukang ikut. Orang buat gitu dia buat, orang buat gitu buat. Dia tak faham. Maka kita kena buat. So apa kesimpulan kita? Kesimpulan kita pertama, tolong jangan tangguh dalam hidup kita untuk melakukan kebaikan. Jangan tangguh untuk berhenti daripada melakukan maksiat dan dosa. Itu satu. Yang kedua, segerakan memohon keampunan. Mana ada ruang untuk minta ampun, minta ampun. Sebab itulah kemenangan besar seorang hamba di sisi Tuhannya. Yang ketiga, cari amal yang mana ditawarkan oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Itulah jalan-jalan kita dengan janji syurga Allah. Bangun pagi, apa Nabi kata? Raka'atan al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat subuh itu, solat sunat subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Kenapa bodoh kita tak nak ambil? Allah nak bagi dunia dan seisinya. Apabila kamu berwuduk, lepas wuduk baca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah buka 8 pintu syurga, masuklah kalian ke dalam syurga melalui mana-mana pilihan pintu yang kalian nak. Allah. Tapi disebabkan manusia, ni penutup, disebabkan Al-Quran mengatakan manusia itu matanya terang tapi mata hatinya udah lama buta. Telinganya terang, telinga hatinya udah lama pekak lagi tuli. Ada hati tapi hati udah lama mati. Allah kata dalam surah Al-A'raf, surah Al-A'raf ni ayat 179. Allah kata apa? Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinn wal ins lahum
qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Telah disebut oleh Allah bahawa paling ramai makhluk dalam neraka nanti jin dan manusia. Kita kenapa? Mereka punya hati tapi enggan memahami ayat-ayat Allah. Hati mereka mati. Mereka punya mata tapi mereka tak nampak benda yang baik dari Allah. Mereka punya telinga, mereka tak dengar seruan dan nasihat dari Allah. Ulaika kal an'am, mereka itu macam binatang ternakan, macam lembu, macam kerbau, macam unta wa kaldai. Balhum abal, malah mereka lebih teruk dari binatang ternakan. Allah, lembu, kita selalu kata apa? Ni nak tutup ni, tak tutup lagi. Lembu, apa kita kata? Jangan jadi bodoh macam lembu, bahasa kita. Lembu pun kata kat kita, hampa bodoh, jangan duk kaitkan dengan aku. Jangan jadi bodoh macam lembu. Tak, lembu tak bodoh, yang bodoh kita. Lembu hidup jual 5,000. Kita hidup menyusahkan orang je, kencing manis, darah tinggi, ya, tengah highway menyusahkan orang. Orang suruh pakai mask tak mau, orang suruh scan tak mau, orang suruh bawa apa nama ni, sejadah tak nak, menyusahkan orang je hidup. Lembu tanduknya tu boleh buat bekam. Tanduknya tu kita, otak kita fikir je menyusahkan orang, fikir je menyusahkan orang. Parking orang boleh masuk kan? Betul. Otak lembu paling tidak boleh buat sup. Isi bahagian pipi lembu ni, wajah lembu tu. Nah, Bangladesh dengan Pakistan cukup pandai ambil, cukup cantik. Muka kita tengok pemeluan. Lembu, dalam perut lembu, apa yang kita tak makan melainkan tahi dia aja. Kalau tahi boleh goreng, kita goreng. Betul. Sarung tahi tu, apa kita panggil, usus tu. Usus tu pun kita potong, basuh, rebus buat cicah yang asam, meleleh-leleh yang dia. Lembu pun tengok, lah hak ni boleh bertelan. Tuan-tuan, telur lembu goreng kunyit, agak-agak telur kita. Iya, saya direct. Ekor lembu pengurusi bawa lari awal lagi. Sebab mahal. Cuba tengok. Sebab tu manusia kalau tak jaga, dia akan lebih teruk pada binatang. Tapi kalau dia jaga, dia lebih hebat pada malaikat. InsyaAllah, moga-moga Allah kurnia kebaikan. Sikit nak bagi tahu, kami di dalam rencana dan set up lah untuk membangunkan pusat tahfiz perempuan, ya, Banat. Dan kami jangka 1 hari bulan 8 akan mula operasi pengajian. Sekarang ni kami dah sewa sebuah rumah teres 2 tingkat, corner lot yang sangat besar, dan kita jangka kita perlukan lebih kurang RM50,000 untuk setting, masuk katil, buat penambahan sedikit sebanyaklah, insya-Allah. Kalau tuan-tuan dan perempuan malam ni teringin nak melakukan ibadah, ya, sedekah pada malam-malam yang terakhir ni, maka saya suka mengalu-ngalukannya. Lihat daripada wajah-wajah tuan-tuan dan perempuan, rasa RM50,000 settle malam ni. Rasa kita rasa. Moga saya tinggalkan semua itu pada urusan pengurusi. Siapa ada teringin nak bagi sedekah kepada kami, maka boleh jumpa dengan pengurusi lah. Biar pengurusi yang tolong arrange. Lagi itu pengurusi pun duit dia banyak. Kan? Kalau kutip 10,000, dia tambah lagi 40. Moga-moga. InsyaAllah. Tak maaflah, saya suka bergurau, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Tuhan kami, jadikan Ramadan ini Ramadan keampunan bagi kami, ya Allah. Jadikan Ramadan ini Ramadan kami mendapat dan memperolehi redha-Mu, ya Allah. Jadikan Ramadan ini Ramadan pertemuan kami dengan malam Al-Qadr-Mu, ya Allah. Jadikan Ramadan ini Ramadan penyambung jalan kami ke syurga-Mu, ya Allah.
Jadikan Ramadan ini penghadang kami dari api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon ya Allah, ampuni mereka yang bersedekah bagi apa yang telah kami hajatkan ya Allah. Jadikan sedekah mereka bukti mereka menduduki syurga-Mu ya Allah. Jadikan sedekah mereka benteng dari kepanasan api neraka-Mu ya Allah. Makbulkan doa kami ya Allah, sampaikan hajat kami ya Allah, tunaikan permintaan kami ya Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.